Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awani, dan pada jam ini kita nak membincangkan sedikit mengenai pengundian di pilihan raya di mana kerajaan dicadang untuk mewajibkan pemilih supaya keluar mengundi atau dikenakan tindakan. Itu merupakan cadangan disuarakan Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan di Dewan Rakyat semalam. Menurutnya, ia selepas peratusan keluar mengundi pada pilihan raya terdahulu menunjukkan ramai pemilih tidak melaksanakan tanggungjawab mereka. Isu ini kita akan ulas sedikit. Adakah relevan dan boleh untuk kita laksanakannya? Untuk itu kita akan bersama dengan Datuk Nizam Mahsyar, Pengerusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian Idris di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, bagaimana Datuk melihat kepada cadangan ini? Adakah ia relevan untuk kita perhalusi atau mungkin dilihat sebaliknya, Datuk? Saya rasa dia ada dua tahap dari segi cadangan ini. Pertamanya iaitu pendaftaran automatik kepada rakyat untuk mengundi, terutama yang undi 18. Jadi bagi saya cadangan ini penting kerana dia memberi peluang kepada semua pihak dan dia tidak menyekat untuk peluang itu berlaku. Mungkin ada orang yang nak mendaftar ni dia susah dan sebagainya. Jadi dia memberi equal opportunity, peluang yang sama rata kepada semua orang untuk ada hak mengundi. Tetapi persoalan sama ada mereka nak mengeluar mengundi atau tidak. Itu bagi saya itu persoalan yang kedua. Itu walaupun saya lihat ada banyak negara yang mengamalkan sikap begini ataupun peraturan begini, tetapi dia memerlukan proses lah di peringkat negara ni. Sama ada kita mampu untuk mendapat sokongan penuh daripada Parlimen untuk melakukan perubahan-perubahan dari segi undang-undang yang sesuai. Tetapi kita kena tengok juga dari segi mentaliti pengundi. Kenapa pada PRU yang lepas mereka tidak mahu mengundi? Ini juga jadi bagi saya faktor-faktor yang berlaku itu adalah bagaimana pengundi dia rasa hilang kepercayaan kepada parti-parti politik terutama yang mereka telah sokong sebelum ni. Mungkin dalam PRU yang lepas dia melibatkan isu tentang rasuah, kleptokrasi dan sebagainya. Jadi mereka hilang kepercayaan di situ. Jadi kita tak boleh nak force benda ni. Jadi antara pengundi ni apa pilihan yang mereka ada. Jadi apabila pilihan itu limited, jadi bagaimana mereka nak memilih dengan bagaimana kita nak memaksa untuk mereka memilih. Jadi kalau kita nak pergi kepada cadangan tersebut, dia kena bermula dengan cadangan yang lain dulu. Contohnya dia membenarkan parti-parti politik ini berdaftar dengan tiada halangan. Jadi kita tengok sejarah dia, banyak parti-parti politik sebelum ni contohnya Parti Pejuang, Parti Bersatu, Parti Sosialis Malaysia dan sekarang ni Parti Muda pun, mereka nak mendaftar sebagai parti pun mendapat halangan dalam konteks proses untuk pendaftaran. Jadi kita tidak memberi ruang demokrasi yang baik kepada pengundi untuk mendapat pilihan-pilihan yang tepat, pilihan-pilihan yang terbuka kepada mereka. Jadi kalau mereka ada dua pilihan saja, contohnya ada dua parti besar yang Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Itu saja pilihan yang mereka ada dan mereka rasa mereka tidak berminat dengan kedua parti politik ni. Ini analogi jadi dan mereka tidak diberi peluang untuk melihat pada pilihan-pilihan lain. Jadi itu bagi saya secara demokratiknya itu tidak baik. Secara perlembagaannya kita kena lihat freedom of choice. Jadi adakah kita membenarkan proses ini berlaku? Jadi bagi saya andai kata kita nak pergi kepada cadangan tersebut, kita kena terlebih dahulu memastikan proses demokrasi ini terbuka, kita boleh membenarkan pilihan-pilihan yang umum, yang kata terbuka, dia tidak ada boleh proses untuk menghalang proses demokrasi itu untuk berlaku. Jadi itulah antara lain tadi yang saya sebutkan, termasuklah pendaftaran parti-parti politik lah. Okey, baik Datuk, kalau kita melihat kepada saranan ataupun cadangan daripada Datuk Seri Ahmad Maslan itu, mungkin mereka yang tidak keluar mengundi ini boleh dicadangkan untuk mengenakan hukuman, denda dan sebagainya kepada mereka. Adakah Datuk melihat dia sedikit menampakkan sedikit dari segi membebankan kepada mereka ini ataupun bagaimana Datuk? Macam saya sebut tadi lah, dia bergantung kepada persepsi kita lah. Kalau
kita rasa kita memaksa ni, sebab kita kena ingat, andai kata kita paksa mereka dan jumlah peluang mengundi tinggi, dia memberi satu pandangan bahawa rakyat menerima pilihan-pilihan politik yang ada. Tetapi malangnya pilihan politik itu kita buat secara paksaan. Tetapi bila kita memberi peluang kepada semua orang untuk layak mengundi, tetapi andai kata ada yang tidak keluar mengundi, dia menunjukkan bahawa dia memberi signal bahawa proses demokrasi dalam satu negara itu masih tidak menyeluruh. Jadi maksudnya rakyat kurang pilihan dari segi parti-parti politik yang ada. Jadi bagi saya dia tidak wajar dilakukan paksaan tu, ataupun kita perlu go step by step lah. Pertama sekali kita kena pastikan pendaftaran automatik dulu. Itu saya rasa semua orang tidak ada halangan. Yang kemudiannya baru kita lihat tentang adakah demokrasi kita sudah terbuka untuk menerima pilihan-pilihan politik yang lebih banyak, barulah kita boleh bercakap tentang untuk memaksa orang untuk mengenakan tindakan kepada orang untuk jika tidak keluar mengundi. Macam contoh PRU lepas ada saluran 1 dan 2, iaitu pengundi-pengundi yang berumur ni, 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas yang tidak keluar mengundi. Dan sebahagian mereka itu adalah pengundi tradisi kepada parti-parti politik yang tertentu. Jadi itu sebenarnya bila mereka tidak mengundi, ia adalah undi protes. Ada benda yang mereka tidak bersetuju tentang perjalanan parti tersebut walaupun mereka tidak mahu mengundi kepada parti yang lain. Jadi ini sebenarnya adalah proses demokrasi juga. Tidak keluar mengundi itu adalah salah satu daripada signal bagaimana mereka mungkin tidak fikir bahawa pilihan politik yang ada dari segi demokrasi itu tidak mencukupi. Baik Datuk, sekiranya kita nak mewajibkan mengundi ini, apa perkara yang perlu diberikan perhatian terutama dalam memudahkan hal dan juga proses untuk mengundi ini? Adakah proses pendaftaran juga perlu dimudahkan? Dan kedua, adakah pendekatan mengundi juga perlu diubah? Mungkin kepada dalam talian dan sebagainya, Datuk. Pertamanya dari segi, bagi saya proses pendaftaran ini tidak sewajarnya sukar. Kerana dia cuma memerlukan integrasi di antara Jabatan Pendaftaran, kita punya ID ni, MyCard ni, dengan SPR. Dan semua orang ada data. Dan kerajaan sebenarnya dah berbincang banyak tahun dah tentang proses integrasi data ni. Termasuk kepada data cukai dan sebagainya. Jadi proses kehendak kerajaan untuk membuat atau tidak secepat mana. Kerana proses integrasi data ni berlaku di seluruh dunia. Jadi kita tak boleh lambat benda ni. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah proses untuk bagaimana kata pengundian itu boleh berlaku. Bagi saya dia boleh berlaku seperti mana saya rasa seluruh dunia pun dah mengubah. Kita duk bercakap tentang norma baru, kita bercakap tentang proses yang baru, boleh berlaku. Tetapi dia kena bergerak awal, dia tak boleh last minute. Sebab bagi saya proses proses di peringkat kerajaan ini, ialah pada mudahnya proses digitalisasi kerajaan ni kita bukan bercakap sebaru. Kita bercakap sejak zaman Tun Mahathir waktu multimedia super corridor lagi. Tetapi nyatanya dia tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Berbanyak daripada satu rancangan Malaysia kepada rancangan Malaysia yang lain, kita dah bercakap nak digitalkan kerajaan termasuk proses pengundian. Jadi bagi saya kalau nak berlaku dia perlu bermula daripada sekarang. Dan kalau kita buat secara last minute, dia tidak akan berlaku lah. Secara praktikalnya saya rasa itu cabarannya lah. Sama ada wajar atau tidak berlaku, saya rasa dengan perubahan zaman, kita harus memikirkan pilihan tersebut.